warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi serta jawatankuasa masjid, para hadirin, para asatizah muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur di atas limpahan nikmat Allah pada hari ini hingga ke saat ini dikurniakan kehidupan, kesehatan dan keafiatan. Sama-sama kita diberi kekuatan oleh Allah untuk terus berada di rumah Allah, mengimarahkan rumahnya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang-orang yang akan beroleh petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana hanya mereka yang beriman kepada Allah serta hari akhirat yang mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana golongan ini akan beroleh petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Sama kita mengikhlaskan diri, sama-sama kita niat i'tikaf. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam masjid ini turut diganjari dengan pahala i'tikaf. Hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, pada malam ni kita akan sambung setakat yang kita berhenti pada 2 minggu yang lalu. Kita masih membicarakan berkaitan cinta Allah. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda yang mafhumnya, tiada lain ajaran agama itu melainkan cinta kerana Allah dan benci kerana Allah. Allah berfirman, katakanlah, jika kalian benar-benar menyintai Allah, ikutlah aku. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu cintakan Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Ikutlah junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nescaya kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puncak bagi segala kecintaan, cinta Allah dan Rasulnya. Jadi untuk kita memperolehi cinta Allah dan Rasul, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita untuk kita senantiasa menyempurnakan semua perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas kita, diikuti dengan perkara-perkara yang sunat, hinggalah nanti kita akan beroleh cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita beroleh cinta Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersama-sama dengan kita pada pendengaran, penglihatan serta tindak tanduk. Segala permohonan kita dimakbulkan oleh Allah. Kita minta lindung, Allah lindungi kita, dan apa yang kita mohon, Allah perkenankan hajat serta permintaan kita. Jadi itulah kelebihan ataupun apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang beroleh cinta Allah dan juga cinta Rasul. Dan kecintaan ini merupakan asas kepada ma'rifah. Manakala iffah, kehormatan, jaga diri daripada meminta kepada manusia, jaga kehormatan, ia merupakan tanda keyakinan, dan akar ataupun pokok keyakinan adalah taqwa serta redha dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang disebutkan oleh para alim ulama berkaitan tentang asas ataupun akar kepada ma'rifatullah. Ia memerlukan kepada mahabbatullah, cinta Allah, dan juga cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita dituntut untuk menyintai
semua benda kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta isteri kerana Allah, cinta anak kerana Allah, cinta ibu bapa kerana Allah, cinta segala-galanya semuanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Semua perlu disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kerana itu untuk kita menjadi orang yang hebat, perlu hebat pada syariat dalam pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara zahir mengikut ketetapan fiqh. Jadi bagi golongan-golongan sufi yang sebenar, mereka mempunyai 3 prinsip. Prinsip yang mereka pegang, yang pertama, syariat, beramal ikut ketetapan fiqh. Jadi tak ada amalan-amalan tak berlandaskan fiqh. Tak ada kata nak capai kepada maqam mahabbatullah, nak capai kepada maqam al-arifin, perlu beruzlah sehingga meninggalkan kewajipan solat Jumaat, ataupun tidak menunaikan haji. Menunaikan haji di tempat selain Makkah Al-Mukarramah, ataupun dengan melakukan ibadah secara keterlaluan. Jadi itu semua antara perkara yang bukan prinsip yang dipegang oleh ahli sufi dan mereka yang dekat hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala selain mengikut syariat, mengikut ketetapan fiqh. Mereka mengikuti jalan-jalan orang-orang yang merintis jalan untuk dekat kepada Allah melalui pelbagai tarekat yang diiktiraf. Tarekat yang diiktiraf merupakan salah satu cara jalan untuk hampir dan dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tak kurang apa yang kita lakukan selepas kita salat, kita istighfar, kita takbir, tahmid, tasbih, kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan berbagai-bagai zikir lagi. Itu merupakan antara pendekatan-pendekatan yang diajarkan oleh para ulama yang juga merupakan tariqah, jalan yang digalakkan untuk kita ikuti untuk kita mencapai cinta Allah dan Rasulnya. Dan tentunya tariqat yang wajib adalah perkara-perkara yang wajib. Salat 5 waktu, itu merupakan jalan yang wajib kita ikuti. Puasa Ramadan, jalan yang wajib kita ikuti. Jadi yang wajib diutamakan, diikuti dengan perkara-perkara yang sunat, maka insya-Allah kita akan beroleh kemuncak kepada kehebatan, iaitu cinta Allah dan juga Rasulnya. Maka dengan itulah maka kita akan raih satu tingkatan yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh melihat sesuatu ataupun kita merasakan sesuatu dengan mata hati, mampu untuk konsentrasi melaksanakan ibadat seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala dengan mata hati kita. Tentu tak mampu, tapi yakin dan percaya bahawa Allah senantiasa memerhati dan melihat kita. Maka dengan itu kita perlu ikhlas dalam melakukan semua amalan dan perlu jujur dalam melakukan semua tindak tanduk. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, diriwayatkan daripada Sufyan bin Uyainah radhiyallahu an. Ia berkata berkaitan tentang cinta kepada Allah, cinta kepada orang yang dicintai Allah, dan cinta kepada amal orang yang dilakukan kerana Allah. Kata-katanya berbunyi, man ahabballah ahabba man ahabbahullah ta'ala. Man ahabbahullah ta'ala ahabba ma ahabba fillahi ta'ala. Wa man ahabba ma ahabba fillahi ta'ala ahabba alla ya'rifahu nas. Maknanya barang siapa yang cinta kepada Allah, maka ia akan menyintai orang yang dicintai Allah. Saya ulang balik. Barang siapa yang cinta kepada Allah, maka ia akan menyintai orang yang dicintai oleh Allah. Ya. Jadi orang yang cinta Allah,
mereka akan menyintai orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa cinta terhadap orang yang dicintai Allah, siapa yang cinta kepada orang yang dicintai Allah, maka ia cinta pada perbuatan yang dilakukan kerana cinta Allah. Barang siapa cinta terhadap perbuatan yang dilakukan kerana cinta Allah, maka kecintaannya dalam melakukan perbuatan itu tanpa ingin diketahui manusia. Jadi ini antara ulasan para ulama. Sufyan bin Uyainah menceritakan tentang perihal cinta kepada Allah, cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah, dan cinta kepada amal yang dilakukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan yang dilakukan kerana Allah Subhanahu wa taala iaitu amalan yang tak dikerjakan kerana manusia. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani memetik satu riwayat bahawa mahabbah, cinta, mahabbah ni mana cinta. Malam mahabbah, kan biasa orang buat nasyid ke, ataupun malam puisi, disebut malam mahabbah, malam cinta Allah, cinta Rasul. Cinta kepada Allah iaitu ada dua perkara. Ni Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam satu riwayat dia menyatakan bahawa cinta kepada Allah itu ada dua macam, dua jenis. Yang pertama mahabbah fardu. Mahabbah fardu, kecintaan yang wajib, kecintaan yang mesti, dan ia merupakan satu kefarduan, iaitu mahabbah yang mendorong untuk melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi ini kena mestilah, mesti menyintai semua perkara yang mendorong untuk dilakukan kerana Allah Subhanahu wa taala dan jauhi segala tegah larang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mahabbah sunnah, iaitu mahabbah yang mendorong untuk membiasakan melakukan ibadah sunnah dan menjauhi perkara-perkara yang syubhah. Jadi untuk kita meraih cinta Allah Subhanahu wa taala itu perlu melalui satu jalan, jalan yang mendorong untuk melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu merupakan satu mahabbah yang perlu, satu perkara yang wajib kita lahirkan dalam diri kita untuk melakukan segala perintah Allah dan jauhi segala tegah larang Allah Subhanahu wa taala. Nak tanamkan perasaan suka, seronok dan teruja untuk melakukan amal-amal ketaatan, untuk melakukan perkara-perkara yang mengundang kebaikan, membawa kepada kebajikan manusia yang lain. Manakala mahabbah sunnah, iaitu mahabbah yang mendorong untuk membiasakan melakukan ibadat sunnah dan menjauhi segala perkara-perkara yang syubhah. Jadi ini semua antara kita katakan jalan ataupun cara untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita kena menyintai perkara yang mendorong untuk melakukan segala perintah Allah dan jauhi larangannya, dan mendorong untuk kita membiasakan melakukan amalan sunnah dan menjauhi perkara-perkara yang syubhah. Lahirkan rasa cinta dulu untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Bila tak lakukan ketaatan, kita rasa tak selesa, kita berasa terhutang, kita rasa hidup tak sempurna. Jadi itu tanda-tanda bahawa kita telah pun menyintai jalan yang membawa kita kepada cinta Allah dan juga Rasulnya. Cinta untuk melakukan apa saja bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ianya bermula dengan paksa. Tentunya ia bermula dengan paksa. Sebelum nak datang rasa seronok dan cinta, terlebih dahulu kita kena paksa diri untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Mula dengan dipaksa, lama-lama telah menjadi kebiasaan.
akhirnya ada kemanisan, akhirnya akan ada rasa mahabbah, rasa seronok, sayang, dan akhir barulah kita akan beroleh cinta Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita beroleh step ataupun tingkatan yang sebegitu, peringkat laluannya sebegitu. Jadi bukan senang untuk sampai kepada kemuncak tahap kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana kita merupakan insan biasa, manusia yang banyak silap, manusia yang tak dapat nak menyempurnakan mungkin yang wajib boleh sempurnakan, tetapi yang sunat mungkin berat, rasa payah, rasa perlu mujahadah yang lebih. Tambahan pula apabila kita berada di bulan Sya'ban sebegini, betapa kita digalakkan oleh agama untuk berpuasa malam semalam kita, malam nisfu Sya'ban. Kita digalakkan untuk beramal dengan amalan yang tak terhadlah, tak semestinya baca Yasin, tak semestinya baca surah-surah tertentu, malahan apa saja amalan-amalan kebaikan yang kita laksanakan dalam malam nisfu Sya'ban akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan beri keampunan kepada sesiapa yang mengimarahkan malam nisfu Sya'ban. Allah akan ampunkan dosa bagi orang-orang yang melainkan orang-orang yang musyrik, orang-orang yang syirik, dan juga mereka yang bermusuh-musuhan. Itu tidak akan mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk melaksanakan perkara-perkara yang sunat yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam bulan Sya'ban yang kita lalui sekarang, lagi 2 minggu kita akan masuk ke bulan Ramadan, maka kita untuk nak dapat rasa seronok dimulai dengan kena memaksa diri untuk melakukan puasa sunat. Dan alhamdulillah, syukur, tahniah kepada siapa-siapa yang berjaya melaksanakan puasa sunat dalam bulan Sya'ban. Masih banyak masa lagi, cuma bukan satu perkara mudah. Di saat orang makan kita nak puasa, musim panas terik sekarang ni, sehujan tak hujan dah, bukan senang, ya. Jadi bila nak puasa perit, jadi bulan Sya'ban lah bulan untuk kita latih untuk cuba hilangkan mungkin ada migraine ke, mungkin ada gastrik ke. Jadi dengan kita latih dalam bulan Sya'ban, insya-Allah kita akan biasa pada bulan Ramadan Al-Mubarak, ya. Jadi Nabi SAW berpuasa, turut berpuasa dalam bulan Sya'ban. Jadi orang-orang yang nak mendapat cinta Allah, cinta Rasul, dia kena melalui proses. Bukan hanya melaksanakan perkara wajib, malahan melaksanakan perkara-perkara sunat, dan perkara itu hingga kita rasa seronok nak buat. Bukan keterpaksaan, bukan kita rasa berat, paksa, tak sampai peringkat paksa. Mungkin mula-mula paksa, tapi lama kelamaan dia rasa seronok. Ternanti-nanti untuk tunggu Isnin Khamis. Allahu a'lam, saya tak sampai lagi tahap tu. Ternanti-nanti nak tunggu Isnin Khamis nak puasa, tak sampai tahap tu, ya. Ternanti-nanti untuk sambut Ramadan Al-Mubarak, ada ke sampai tahap sebegitu? Tapi ada orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ternanti-nanti, hingga kan membuat pelbagai persiapan. Kita siap juga kemas rumah nak puasa ni, kemas. Ada orang kemas rumah, ada orang buat kenduri untuk sambut Ramadan Al-Mubarak, bukan untuk balas dendam sebelum nak puasa. Sebelum puasa tu bantai dulu, puas-puas, nanti puasa tak makan dah. Bukan kerana itu buat kenduri, tapi persiapan untuk kita sambut Ramadan Al-Mubarak. Kita nak mulakan dengan bersedekah, jamu orang. Nanti bulan Ramadan lagi dituntut untuk kita jamu orang berbuka. Itu latihan. Jadi apabila kita jadikan budaya, dan budaya itu tidak tahu falsafahnya, maka orang anggap bila buat kenduri Ramadan ni kita melantak dulu sebelum kita puasa. Nanti sebulan kita tak makan dah. Sebelum kita tak makan, kita belasah dulu. Jadi orang-orang dulu, ulama-ulama dulu ajar kita adat-adat yang baik yang kita harus ketahui pengajaran di sebalik
adat-adat yang baik agar tak lari daripada kita katakan matlamat sebenar adat itu dilaksanakan. Semuanya ada tujuan-tujuan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk beroleh cinta Allah, laksanakan kewajipan, utamakan yang wajib, diikuti dengan yang sunat, mula dengan paksa hinggalah lahir rasa seronok untuk buat. Lahir rasa sayang untuk tinggal. Maka dah bermula dah rasa cinta. Hinggalah dilaksanakan dengan penuh khusyuk dan tawaduk, maka akhirnya kita akan beroleh cinta Allah. Bila beroleh cinta Allah, maka kita mudah hidup kita dijaga, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu-pintu kemaksiatan ditutup, malahan pintu-pintu pahala dibuka. Dibuka dengan luas. Pintu kemaksiatan ditutup dengan cara kita benci melihat perkara-perkara maksiat. Tak suka dengar orang-orang sembang-sembang kosong ataupun sembang-sembang yang apatah lagi sembang-sembang yang mengundang maksiat. Rasa dalam hati tak apa nak selesa. Jadi kalau ada perasaan-perasaan begitu, tentunya telah ada tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala sayangkan kita bila mana dia jaga bukan hanya sekadar perbuatan lahiriah kita, malahan hati kita pun turut dijaga. Rasa tak selesa, rasa tak tenang, rasa tak puas, rasa tak bahagia kalau tak baca Quran, rasa tak puas kalau tak datang masjid, rasa tak lengkap kalau tak salat berjamaah. Jadi kalau kita merasakan sebegitu, maka adalah tanda-tanda yang kita ni dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda yang kita ni dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk memperkatakan perkara ni dengan lebih detail, saya pun tak mampu, tak sampai ke tahap yang dikendaki. Terlalu tinggi, jauh tingkatan orang-orang yang digelar sebagai al-arif billah, yang mengenal Allah Subhanahu wa taala hingga kan jiwa raganya, hati detik hatinya tak leka, tak lekang dengan memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Diriwayatkan daripada Wahab bin Munabbih Al-Yamani. Ini saya nukilkan daripada kitab inilah, kitab Nasaihul Ibad karangan Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Dia kata maktubun fit Taurat. Wahab bin Munabbih Al-Yamani radhiyallahu anhu berkata, maktubun fit Taurati al-harisu faqirun wa in kana malikud dunya wal muti'u lillahi ta'ala muta'un linnas wa in kana mamluka wal qani'u ghaniyun wa in kana ja'i'a. Maknanya ada tertulis dalam kitab Taurat, orang yang tamak adalah miskin. Orang yang tamak adalah miskin walaupun ia memiliki dunia. Ya. Orang yang tamak, kata-kata pepatah, selalu rugi, kan? Tapi ternyata orang tamak dia untung. Kalau ikut timbangan dunia, tafsiran dunia untung, kaya raya orang tamak. Ya. Tetapi di sisi Allah, ikut neraca akhirat, dia adalah orang yang rugi. Dalam dunia, mata melihat dia kaya raya, tapi di sisi Allah tiada nilai. Di hari akhirat tiada nilai. Jadi tafsiran sesuatu benda itu perlu dilihat kepada timbangan, perlu dilihat kepada mizan. Jadi yang tadi itu timbangannya adalah timbangan Allah, bukan timbangan makhluk. Timbangan akhirat bukan timbangan dunia. Macam kita katakanlah bau mulut orang yang berpuasa umpama kasturi, kan? Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Jadi itu timbangan tafsiran itu adalah di akhirat. Di akhirat bau mulut kita ni akan seumpama kasturi. Dalam dunia taklah. Dalam dunia tak bau kasturi. Ya. Jadi kita tak digalak pun untuk kita terlampau dekat cakap dengan orang. Sebab memang mulut kita berbau. Walaupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut macam kasturi. Macam kasturi itu adalah di hari akhirat nanti. Di sisi Allah Subhanahu wa taala,
seumpama bau kasturi. Betapa Nabi galakkan, Nabi suruh kita berpuasa dan jangan hiraukan bau mulut yang tak selesa pada kita, mungkin tak selesa pada orang, tetapi bau harumnya nanti pada hari akhirat seumpama kasturi. Jangan hiraulah bau yang tak menyelesakan kita di dunia ini apabila kita berpuasa, tapi di sisi Allah tidak begitu, apatah lagi di hari akhirat baunya seumpama kasturi. Jadi begitulah juga apa yang kita sebutkan tadi, ada tertulis dalam kitab Taurat, dia kata orang yang tamak adalah miskin walaupun ia memiliki dunia. Orang yang taat kepada Allah adalah dicintai. Orang yang taat kepada Allah adalah dicintai walaupun dia seorang hamba sahaya. Orang yang taat kepada Allah akan dicintai walaupun dia hamba sahaya. Kalau hamba sahaya kan, siapa nak suka pada dia, dia tak berharta, malahan dia dimiliki. Dia tidak memiliki, dia sendiri adalah harta kepada tuan dia, hamba. Ya, tak ada nilai. Tetapi apabila dia taat kepada Allah, maka dia dicintai oleh Allah. Walaupun dia tidak memiliki apa-apa, walaupun dia hanya sebagai seorang hamba sahaya. Jadi di dunia ini tak ada beza. Kita tak ada beza. Berbeza kita adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia dalam kalangan kamu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mata kasar manusia pada adat kehidupan, tentulah orang yang kaya dimuliakan, orang yang berpangkat dimuliakan, orang yang berpengaruh dicari, dipuji. Namun di sisi Allah, di akhirat itu bukan nilaiannya. Nilaian di sisi Allah, nilaian di hari akhirat adalah ketakwaan. Jadi oleh kerana itulah maka kita kena kejar keutamaan akhirat berbanding keutamaan dunia. Mulia di dunia disebabkan oleh orang memuliakan kita, ia bersifat sementara. Ia bersifat sementara, mungkin kerana kita berpangkat sewaktu kita dalam perkhidmatan. Apabila kita keluar perkhidmatan, maka kita tidak akan dihormati lagi. Jadi begitulah lumrah manusia. Kita ada jawatan dalam masyarakat, maka kita didekati. Bila kita hilang pangkat, kita dijauhi. Begitulah kemuliaan dunia sementara, bukan sementara tunggu sampai kiamat, tak, sementara penggal saja. Sementara mungkin setahun saja. Sementara mungkin beberapa bulan saja. Itu mulia. Mulia pada pandangan manusia di dunia. Sebaliknya kemuliaan yang berkekalan, kemuliaan bagi orang yang bertakwa, ianya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan yang membawa berkebahagiaan di hari akhirat nanti. Wal qani'u ghaniyun wa in kana ja'ian. Dan orang-orang yang qanaah, yakni orang yang berasa cukup dengan apa yang ada, adalah kaya walaupun ia kelaparan. Wal qani'u ghaniyun wa in kana ja'ian. Orang yang qanaah, yang taklah berapa nampak berada sangat, tapi sekadarnya, ataupun susah. Bila mana dia qani', bila mana dia cukup, dia berpuas hati, dia redha, maka dia kaya di sisi Allah walaupun dia dalam kelaparan. Bukanlah bererti agama ni minta kita duduk dalam keadaan lapar. Bukanlah bererti agama ni minta kita miskin. Tak begitu. Jadi yang Allah nak adalah rasa qani', rasa berpada, redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sama ada sikit ataupun banyak. Maka ia lebih mulia. Dia lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, kaya di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun nampak miskin, walaupun nampak susah. Jadi orang yang kita pernah sebut perkataan zuhud, orang yang zuhud iaitu orang yang kalau dia kaya, kekayaan tak berada di hatinya, malahan kekayaan hanya ada pada tangannya sahaja.
Arti kekayaan berada di tangan, maknanya kekayaan itu setakat di tangannya diuruskan kekayaan dengan baik. Kekayaan tak melalaikan diri daripada ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud kekayaan tak sampai ke hati. Kekayaan itu tak ada apa pun bagi dia. Kekayaan adalah untuk dia uruskan dengan baik, diberikan kepada yang sepatutnya, baik kepada orang di bawah tanggungan dia ataupun kepada orang lain yang memerlukan, dengan rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita lihat sebahagian para hukama, para cendekiawan Islam, orang cerdik pandai, ada yang mengatakan, man arafa Allah lam yakun lahu fiha raghbatun, wa man arafa dunya lam yakun mahabbatun lahu, wa man arafa adlallahi ta'ala lam yataqaddam ilaihil khusama. Yang bermaksud, barang siapa yang mengenal Allah, siapa yang kenal Allah, maka tidak ada sesuatu kenikmatan baginya bersama makhluk. Barang siapa yang kenal Allah pada tahap tingkatan makrifah, itu maksud dia, maka tidak akan ada satu kenikmatan baginya bersama makhluk. Kalau dia duduk dalam gerombolan manusia ataupun orang ramai, dia rasa tak selesa, dia rasa tak nikmat, dia rasa jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ramai di kalangan manusia yang leka, yang lalai, yang alpa, yang sembang kosong, itu menyebabkan dia tak selesa. Jadi bagi orang yang hatinya berpaut dengan Allah, disebabkan rasa kenal yang mendalam, cinta yang tinggi, menyebabkan dia tidak ada kenikmatan bersama-sama dengan makhluk. Dan barang siapa yang mengetahui dunia, maka tidak ada satu kecintaan pun baginya tentang dunia. Barang siapa yang mengetahui dunia, maka tidak ada satu kecintaan pun baginya tentang dunia. Kerana dunia tidak kekal. Dunia hanya jambatan. Dunia hanya jalan untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang kenal dunia yang sifatnya sebegitu, dia tidak akan cinta dan sayang kepada dunia. Tapi begitulah betapa dunia ini begitu menghiasi hati-hati manusia, menyebabkan ramai manusia yang lalai, yang cinta dunia keterlaluan hinggakan takut untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan orang yang cinta dengan Allah rindu nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang cintakan Allah Subhanahu Wa Taala rindu untuk bertemu Allah, bersedia untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, betapa dunia sifatnya melekakan, dan manusia dihiasi dengan suka kepada dunia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Manusia ini dihiasi dengan sukakan, cintakan kepada nisa, perempuan. Dalam dunia ada perempuan. Wal banin, anak pinak. Wal qanatiril muqantarah, harta benda yang melimpah ruah. Minadh dhahabi wal fiddah, daripada jenis emas dan perak. Wal khail, kuda, binatang ternakan, kebun tanaman. Zalika mata'ul hayatid dunya. Jadi itu semua kenikmatan dunia, kesenangan dunia. Jadi itulah yang kebanyakan manusia
majoriti manusia cinta dunia hingga mereka lupakan akhirat. Jadi buku ini mendidik kita supaya kita sentiasa berwaspada dengan tipu daya dunia. Kena ingat bahawasanya dunia merupakan jambatan untuk menuju akhirat. Maka oleh kerana itulah semua benda yang kita ambil daripada dunia ini perlu kita urus dengan baik atas tujuan untuk memperolehi manfaat akhirat. Kalau Allah bagi kenikmatan hidup, gunakan nikmat hidup untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Nikmat mata untuk melihat benda yang mendatangkan pahala. Nikmat telinga digunakan untuk mendengar perkara-perkara yang tak melelaikan. Nikmat hati untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, untuk memikirkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu merupakan amanah. Amanah panca indera yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah digunakan untuk melakukan perkara-perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah juga nikmat masa, nikmat sehat, nikmat anak, nikmat rezeki-rezeki yang berbentuk kebendaan yang Allah bagi. Semuanya kita gunakan untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, benda-benda yang boleh mengundang pahala, yang menjadikan bekalan kita pada hari akhirat nanti insya-Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi untuk malam ni, sekadar ini beberapa malam tak ada hadis. Jadi buku ini jadi tak semua hadis saya baca, sebab dia ada juga hadis-hadis yang saya cek balik, di hadis yang yang hadis yang bukan hadis, dia tulis hadis tapi bila kita cek dia bukan hadis, saya tak sebut sangatlah. Dan kadang ada yang dalam buku ni lah dia tak tepat juga. Jadi yang tak tepat tu kita perbaiki sikit-sikit insya-Allah. Baik, itu saja perkongsian untuk malam ni yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang daripada kelemahan diri sendiri. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.